Bangunan Sultan Abdul Samad merupakan antara bangunan bersejarah yang terletak di Kuala Lumpur. Bangunan Abdul Samad ini telah dibina pada tahun 1893 dan mulai digunakan pada tahun 1897. Nama bangunan ini sendiri diambil bersempena dengan nama Sultan Negeri Selangor yang memerintah Negeri Selangor pada ketika itu, yaitu Sultan Abdul Samad. Kedudukan bangunan ini dikatakan strategik karena berada di antara Sungai Klang dan Sungai Gombak serta berhampiran dengan dataran Merdeka, Kelab Diraja Selangor, dan juga Masjid Jamek. Keluasan tanah tersebut adalah 1034 hektar dan keluasan bangunan itu adalah 10.200 meter persegi. Di bahagian belakangnya pula terdapat Jalan Belanda yang dikenali sebagai Jalan Mahkamah Persekutuan. Bangunan ini dibina karena pentadbiran British pada ketika itu memerlukan ibu pejabat baru untuk mentadbir negeri karena ibu negeri Selangor terletak di Klang dan agak jauh daripada kawasan maju seperti di Kuala Lumpur. Presiden General British ketika itu, Sir Frank Sydenham, manakala Sultan yang memerintah negeri Selangor ialah Sultan Abdul Samad. Pada ketika pemerintahan beliau, Sultan Abdul Samad bersetuju untuk menjadikan Selangor sebagai ibu negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan tentang seni reka bentuk bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan ini mempunyai dua tingkat yang berketinggian 17,5 meter. Bangunan ini juga mempunyai menara jam setinggi 41,5 meter, yang mana menara jam ini sangat dijaga. Menara jam ini juga sangat menyerupai Big Ben yang terdapat di London. Bangunan Sultan Abdul Samad ini juga mempunyai kawasan yang seluas 10.200 meter persegi. Bangunan ini mempunyai 3 buah kubah yang pada asalnya diperbuat daripada kayu, batu bata, dan dicat berwarna hitam. Kemudiannya, kubah tersebut digantikan bersalut tembaga. Tambahan pula, bangunan Sultan Abdul Samad ini mempunyai pintu gerbang yang berbentuk ladam yang tajam. Pintu gerbang tersebut diperbuat daripada batu bata dan dicat berwarna hitam. Apa yang lebih menarik tentang reka bentuk bangunan Sultan Abdul Samad ini ialah reka bentuk Sultan Abdul Samad ini terdapat unsur Islam, di mana pada gerbang tingkap yaitu berbentuk separuh lengkung, kubah berbentuk dom, dan struktur berbentuk minaret ini merupakan antara ciri-ciri unsur Islam yang terdapat pada bangunan tersebut. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan menjelaskan fungsi bangunan Sultan Abdul Samad. Di hadapan bangunan indah ini, beberapa peristiwa sejarah berlaku. Di tempat ini juga, tempat bendera Union Jack diturunkan pada tanggal 31 Agustus 1957 dan bendera jalur gemilang dikibarkan. Seperti mana kita ketahui, bangunan ini juga pernah dijadikan Mahkamah Agung di bawah Kementerian Kehakiman. Oleh itu, telah disediakan tempat letak kereta bagi para pegawai-pegawai dan hakim-hakim mahkamah. Yang terakhir, bangunan kerajaan baru ini juga menempatkan semua jabatan pentadbiran negeri bagi urusan yang tertentu. Sebanyak 152 US dollar telah dilaburkan untuk membina bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan ini merupakan bangunan termahal di rantau ketika ia didirikan. Tempo masa pembinaan bangunan ini ialah 2 tahun 7 bulan. Sebuah kilang batu bata dibina di Brickfields bagi membekalkan bahan binaan. Bahan binaan yang digunakan ialah 4 juta batu bata, 2.500 tong semen,
18.000 pikul kapur, 5.000 tembaga, 50 tan besi keluli, dan 30.000 kaki padu kayu. Bangunan Sultan Abdul Samad mempunyai 5 keistimewaan. Yang pertama, reka bentuk pelannya yang sangat unik dan menarik. Yang kedua, digunakan untuk menunjukkan kuasa British. Yang ketiga, sebagai dataran merdeka. Yang keempat, taman kolonial di belakang bangunan Sultan Abdul Samad. Yang kelima, gereja Anglikan dan air pancut. Keistimewaan yang pertama adalah reka bentuk pelannya yang sangat unik. Ini merupakan bangunan tersebut di antara bangunan yang termasyhur pada ketika itu. Hal ini kerana ia mempunyai 2 tingkat bangunan dan di mana terdapat satu elemen penting yang diketengahkan dalam reka bentuk bangunan ini yang ladangnya setinggi 57 kaki. Sebuah anjung yang berhadapan dengan padang kelab di Raja Selangor merupakan bahagian utama bangunan ini. Tangga yang berbentuk separuh bulatan yang menuju ke bilik-bilik Mahkamah Agung dan kamar-kamar hakim yang boleh dilihat oleh pelawat semasa memasuki pintu utama bangunan ini. Bagi memberi pengudaraan secara maksimum, ruang pejabat ini dipagari serambi, terutamanya ketika tiada penghawa dingin pada zaman pemerintahan British itu. Yang kedua, digunakan untuk menunjukkan kuasa British. Bangunan ini dibina pada waktu kebanyakan binaan di Kuala Lumpur hanya beratapkan nipah. Dengan menggunakan struktur yang mengagumkan, polis serta askar upahan. Para British yang jumlahnya yang sedikit berjaya menguasai bandar ini yang membendung kekuasaan kongsi gelap Cina pahlawan-pahlawan Melayu dari Istana Sultan Abdul Samad. Yang ketiga, sebagai dataran merdeka. Sebelum menjadi tempat bersejarah dan bernama Dataran Merdeka pada tahun 1989, padang ini di depan bangunan ini sebenarnya tempat pegawai British bermain kriket. Bermain kriket di padang ini dikira satu pencapaian besar kerana kawasan padang ini adalah satu penghormatan besar bagi sesiapa pun. Manakala pernah menjadi saksi kemenangan pasukan Malaya ke atas Australia pada ketika dahulu. Yang keempat, taman kolonial di belakang bangunan Sultan Abdul Samad. Pada ketika ini, taman ini adalah tarikan pelancong untuk mengambil gambar semasa mengunjungi kawasan River of Life, Kuala Lumpur. Yang kelima, gereja Anglikan dan air pancut. Satu-satunya ialah bangunan putih Anglican Church di sini yang digunakan bukan saja sebagai tempat pegawai British beribadah, tetapi juga sebagai tempat mereka untuk bersosial. Bangunan ini dibina dengan gaya gotik yang cukup konstruktif dibanding dengan Sultan Abdul Samad. Apabila anda berjalan di sekitar padang, anda dapat menemui kolam air pancut Cobb Fountain. Dan air pancut ini dibina sempena mengingati salah seorang ketua polis askar British pada waktu itu. Seterusnya, kita beralih kepada pengaruh budaya. Pengaruh budaya yang terdapat pada bangunan Sultan Abdul Samad ini terdapat 2 pengaruh, iaitu yang pertama, pengaruh seni bina Islam, yang kedua, pengaruh seni bina Melayu. Pengaruhnya yang pertama adalah terdapat pengaruh seni bina Islam yang dapat dilihat pada struktur bangunan Sultan Abdul Samad. Aktor Charles Alfred Norman menghabiskan masa di benua Afrika dan mendapat ilham daripada masjid di India, iaitu Taj Mahal, yang membawa kepada ciri seni bina Moor dalam arkitektur bangunan Sultan Abdul Samad. Pemilihan style seni bina Islam Mohammedan, style pengaruh bangunan awam di India menjadi pilihan kepada struktur binaan bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan ini menunjuk 2 style yang sangat unik, iaitu kehebatan pembahagian, iaitu grand proportion, dan pertemuan sedimentary yang classical sedimentary. Gaya bangunan bersejarah Eropah dengan menitik beratkan aspek dekorasi yang mencirikan the rush style yang mencerminkan fungsi utama pembinaannya di rantau ini.
Pengaruhnya yang kedua yaitu pengaruh seni bina Melayu. Seni bina Melayu dapat dilihat dengan teknologi binaan yang ringkas dan mudah menggunakan bahan-bahan dari alam semula jadi yang diperolehi dari hutan. Seni bina ini boleh dilihat dengan ciri binaan dengan bahan kayu yang digunakan dalam struktur utama seperti tiang, alang, rasuk, lantai dan dinding. Lapik tiang pula diperbuat daripada batu. Seterusnya, badan bangunan tersebut dipenuhi dengan bukaan jendela dan berkerikis atau ukiran tebuk yang menggalakkan peredaran udara. Sekian, terima kasih.